Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidna ilma wal huda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada hari ini akan memberikan sedikit kuliah ataupun tazkirah ringkas saja sekitar 20 minit insya-Allah tentang istiqamah. Sesungguhnya bila kita sebut istiqamah ni, ia adalah satu perkataan yang dah menjadi bahasa yang digunakan dalam masyarakat kita. Istiqamah, committed. Mungkin kita cuba berikan makna seerti. Istiqamah ni mungkin boleh juga kita letakkan, kita samakan dengan perkataan kukuh berdiri. Itulah bila kita sebut istiqamah secara ringkas. Istiqamah ni sesuatu yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan, lebih-lebih lagi sebagai seorang Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu jaminan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tiadalah ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak akan berada dalam keadaan yang sedih. Walahum yahzanun, mereka tidak akan sedih. Ini antaralah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan istiqamah di dalam kehidupan. Maknanya orang yang telah berjaya istiqamah di dalam amalan-amalannya, dalam kerja dia, dalam melakukan perkara-perkara yang baik, maka Allah akan hadiahkan fala khaufun alaihim, mereka tidak akan ada rasa ketakutan, wala hum yahzanun, mereka juga tidak akan ada rasa kesedihan. Pun begitu, bukanlah maknanya dia rasa tak ada takut, langsung tak ada rasa takut, ataupun langsung tak pernah sedih. Takut tu tetap ada, tapi ia tidak berada dalam ketakutan. Sedih tu tak ada, tapi tak sentiasa berada dalam kesedihan. Sedih manjang, sampai nama pun panggil sodeh, atau gelaran dia. Itulah kelebihan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah yang sama telah menjanjikan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, amal-amal yang dilakukan secara istiqamah ini, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ini adalah orang-orang yang istiqamah ini, mereka ini ialah ashabul jannah, ialah ahli syurga yang kekal di dalamnya. Sebab apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang mereka atas amalan yang mereka lakukan secara istiqamah. Satu kerja baik yang mereka lakukan secara istiqamah, maka mereka ini adalah ashabul jannah. Mereka ialah ahli syurga khalidin, yang kekal. Itulah keistimewaan ataupun janji baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan. Namun begitu, sebenarnya istiqamah ni ialah cakap senang lah, kan? Untuk kita mestilah istiqamah. Persoalannya ialah bagaimana kita nak istiqamah. Ya, bagaimana kita nak istiqamah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, yang diriwayatkan oleh Muslim, qul amantu billah thumma istaqim, yang diriwayatkan oleh Muslim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Ya. Maknanya istiqamah ataupun
committed yang dikehendaki ataupun memberi teguh yang dikehendaki di sini ialah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada rasa takut, tiada rasa sedih dan mereka adalah ahli syurga, ialah siapa dia? Dia perlu meletakkan ataupun mendahulukan iman terlebih dahulu. Ya, dia perlu mendahulukan iman terlebih dahulu. Sekiranya tidak ada iman, maka istiqamah itu mungkin belum tentu ia menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tanpa iman mungkin dia istiqamah, tetapi istiqamah pada perkara-perkara yang tidak mendapat pahala. Na'udzubillah, mungkin juga dia istiqamah pada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Na'udzubillah, terlibat dengan kemungkaran secara berterusan, terlibat dengan perkara-perkara yang Allah larang secara berterusan. Sebab apa? Mungkin ia tidak memulakan istiqamah itu daripada dasar iman, ya, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu iman ini sebagaimana yang ditarifkan, iaitu tasdik bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Ya. Maka iman ini akan ada, yang pertama dia kena ada keyakinan. Iman yang tidak ada keyakinan bukan iman sebenarnya. Dalam Al-Quran disebut kul amantu billah. Maaf ya, ada ayat yang menyebut, saya tak ingat, yang menafikan tak iman seorang, kullam tu'min, katakanlah mereka belum lagi beriman. Tapi katakanlah mereka aslamna, dia baru masuk Islam je, tapi belum lagi beriman, ya. Maka iman yang kita tekankan di sini ialah iman yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iman yang mutlak hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu keyakinan dia. Ya. Tasdik bil qalbi itu membenarkan, itu iman yang penuh dengan keyakinan. Ya. Untuk menghasilkan istiqamah ini, maka iman yang penuh dengan keyakinan semata-mata bersih, suci, mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dia kena ada hati yang apa? Hati yang ikhlas. Ya. Setelah beriman dengan mantap, maka dia kena pastikan hatinya itu qalbun yang mana? Yang ikhlas. Kerana iman ni dalam hati, ikhlas ini pun dalam hati. Masalahnya hati ini hanya diketahui oleh Tuan Puja Badan dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang lain tak tahu apa yang ada dalam hati setiap orang. Walaupun ada yang mengatakan az-zahir yadullu 'alal batin, yang zahir itu menggambarkan apa yang ada dalam batin, tapi tidaklah secara mutlak semua yang zahir itu adalah merupakan gambaran batin. Tapi yang pasti bagi setiap orang, apa yang ada dalam hatinya hanya Tuan punya badan yang tahu, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita mencapai keikhlasan dalam hati kita, maka kita kena melazimkan hati kita untuk menyerahkan semua amal kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan keikhlasan beragama, sepenuh keikhlasan beragama. Ini peranan hati yang penting untuk ikhlas, kerana suatu amal, satu kerja yang kita nak lakukan secara istiqamah ini, kita nak jadikan ia bernilai di sisi Allah. Ya, bukan semata-mata bernilai di dunia, tetapi ia bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau seorang itu kayuh basikal,
dengan penuh istiqamah satu hari 100 km setiap hari tanpa gagal, contoh kan, sudah tentu dia akan menjadi seorang pelumba basikal yang hebat, ya, di atas dunia ini. Tapi kalau kayuhannya itu semata-mata kayuh untuk mendapat kegemilangan di dunia, mendapat anugerah kemenangan semata-mata, maka dia dapatlah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu lagi. Sebab itu hati itu sangat penting. Mungkin kayuhan yang sama, tetapi kayuhan dia bukan semata-mata mengejar kegemilangan di dunia, tetapi dia juga dengan niat tekad supaya bila dia berkayuh, pertama badan dia sihat. Bila badan dia sihat, dia dapat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah dan lancar. Dengan kayuhan dia juga, maka dia dapat berjalan di tempat-tempat yang orang semua tak ada, minyak tak ada, dia boleh bergerak sebab dia mampu berkayuh dengan kadar yang jauh untuk melakukan amal-amal kebaikan dan sebagainya. Maka walaupun dia jadi jago basikal kerana mampu mengayuh dengan jarak yang jauh dan kuat, dalam masa yang sama, ya, setiap kayuhan yang dia kayuh setiap hari itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hati dia, ya, berkayuh itu untuk mendapat kebaikan yang boleh menyebabkan ia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang mungkin sangat jauh lah jika nak dikaitkan dengan amal ibadah. Apatah lagi kalau perkara yang diistiqamahkan itu adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin agak terasing dengan kepentingan dunia, ya, tapi dia lakukan dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka sudah tentu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman ini juga sebenarnya ia perlu dikaitkan dengan lisan yang jujur. Apa yang kita syahadahkan itu secara zahir adalah merupakan sebenar-benar perkataan kita mengesahkan Allah, menjadikan Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Dan kejujuran lisan ini juga sebenarnya sangat penting. Bukan menjadi orang-orang yang berpura. Dia perlu berpura-pura. Dia perlu selari apa yang ada pada lisan dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka yang terakhir sebagai menggambarkan kesempurnaan iman ini sebenarnya ialah dia perlu dibuktikan dengan tindakan ataupun perbuatan. Ia perlu dibuktikan dengan tindakan ataupun perbuatan. Kerana iman tanpa amal ini dia masih lagi dianggap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi iman seorang yang asi, ya, iman seorang yang maksiat, sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab zahir, solatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya lah, dia tidak melaksanakan. Maka terima tidak terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari segi kesempurnaan maka iman seseorang itu belum sempurna. Maka apabila lengkap keimanan seperti ini, maka apa-apa yang dilakukan dalam bentuk amalan atau kebaikan atau kerja-kerja dakwah dan sebagainya, maka oleh kerana ia bermula daripada keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan suatu kerja-kerja itu dia akan buat secara berterusan dan mampu mengharungi berbagai-bagai kesusahan, cabaran. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun jannata la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Maksudnya iman seorang hamba ni
tidak akan lurus ataupun istiqamah. La yastaqim, bukan tidak akan lurus atau istiqamah, sehingga iman dia, sehingga hati dia istiqamah, lurus. Maknanya zahir ini tak akan lurus kalau selagi hati kita tidak lurus. Ya. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah, lurus, sehingga lisannya istiqamah. Ya. Hati seorang hamba tidak akan lurus sehingga lisannya itu lurus ataupun istiqamah. Dan orang yang jirannya tidak sempurna iman seseorang dan tidak akan masuk syurga seseorang itu dalam syurga, tidak akan masuk seorang lelaki itu dalam syurga. Siapa dia? Orang yang jiran dia tidak aman daripada sikap-sikap dia. Terlihat ya, hadis ni cerita tentang istiqamah. Ya, yang dimulakan dengan iman yang lurus. Iman yang lurus ini datang daripada apa? Hati yang lurus. Hati yang lurus ini ditandakan dengan apa? Dengan kata-kata yang lurus. Itu dikatakan iman yang lurus, iman yang istiqamah. Tetapi kaitannya dengan jiran pula. Ya, baiknya orang tu, orang yang baik dengan jiran adalah gambaran sebenarnya orang yang istiqamah iman dia. Ya. Kalau kita nak luaskan lagi, orang yang baik dengan semua orang adalah merupakan gambaran orang yang imannya istiqamah. Ya, orang yang suka merusuh, suka menyakitkan hati orang, suka menghalang orang dan sebagainya, dan berbagai-bagailah sikap-sikap negatif yang dilakukan dalam kehidupan, sebenarnya itulah gambaran bahawa iman dia belum istiqamah. La yastaqimu imanu, ya, tidak lurus ataupun belum lurus iman seseorang. Jadi tuan-tuan puan sekalian, dalam istiqamah ini, orang yang kekal melakukan kebaikan ini, yang perlu datang daripada iman yang mantap. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqullah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamna wa in wajadta wajadna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata, merendah kepada lisan. Ya. Bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Ini kata-kata anggota kepada diri kita. Bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang daripada jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Inilah beberapa hadis yang menggambarkan tentang istiqamah. Ya. Diri kita ni, yang kalau dilihat pada hadis yang terakhir yang saya bacakan itu tadi, banyak bergantung kepada keimanan yang ada dalam hati. Kalau iman dalam hati itu betul, maka iman ini dia akan menyuruh kepada kebaikan. Iman tak ada suruh kita buat mungkar, iman suruh kita buat baik. Maka bila iman suruh kita buat baik, maka seluruh anggota badan kita akan diarahkan kepada kebaikan. Nak tolong orang, nak kerja dengan baik, memberi sedekah atau sebagainya, beribadah dan sebagainya. Pokoknya kita akan gunakan seluruh tubuh badan kita untuk kebaikan. Itu sepintas lalu sebenarnya tentang istiqamah, ya. Soalnya juga bagaimana kita nak boleh istiqamah, ya, dalam kehidupan. Mungkin yang pertama kita kena berdoa jugalah, kan. Dalam solat kita, kalau di akhir bacaan tahiyat kita dalam solat, ada juga doa-doa yang diajarkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang menerbalikkan hati, ya,
kukuhkanlah hatiku atas agamamu dan juga ketaatan kepadamu. Ni kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hebat mana istiqamah kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak pesongkan dengan sedikit lintasan sahaja, akhirnya perkara kebaikan yang kita lakukan akan rosak. Ya. Sebab itu adalah penting kita sentiasa berserah kepada Allah di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang pertama lah, sangat penting untuk kita istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua tindakan ataupun kerja-kerja kita. Yang kedua, kita juga boleh dimotivasikan bahawa orang yang istiqamah, maka dia akan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masuk dalam kelompok amalan-amalan yang baik. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, kalau sebaik-baik amalan ialah amalan yang berkekalan sekalipun sedikit. Bukanlah saya nak tekankan amal gini tak payah banyak, tapi maksudnya ialah amal yang istiqamah itu lebih baik. Amal yang istiqamah itu walau sedikit lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak istiqamah. Ya. Maka kita kena mulakan dengan satu amalan yang sedikit tapi dilakukan dengan istiqamah. Baca Quran semuka contohnya. Tapi tiap hari kita tidak pernah lupa untuk baca Quran walaupun semuka. Kan? Berbanding mungkin orang yang baca Quran sampai 3 juzuk satu hari. Tapi itulah kali pertama dan terakhir. Maka nilainya sisi Allah Subhanahu Wa Taala wallahu alam. Terserah pada Allah. Tetapi pastinya dia belum lagi masuk dalam kelompok-kelompok amal yang baik, amal yang terbaik. Sebab Allah suruh kita buat amal yang berterusan. Maklumlah amal ni kali pertama kita buat macam-macam lah. Sebab mungkin kerana takut dengan orang, mungkin kerana malu dengan orang, mungkin kerana tunjuk dengan orang, macam-macam. Esoknya kita buat juga, mungkin sebab orang yang sama ada, maka kita malu dengan dia, kita amal juga. Tapi kalau amal itu kita buat secara berterusan, ada orang ke, tak ada orang ke, kita tetap buat terus, maka mudah-mudahan amal yang kita lakukan secara berterusan, secara istiqamah ini adalah merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sematkanlah hati kita, apa benda pun yang kita buat, kalau kita nak pastikan ia ialah pasti itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kita lebih mudah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu lakukan secara istiqamah. Mungkin juga dalam kerja-kerja dakwah, ya, mungkin tidak banyak yang kita mampu buat, tetapi kita buat setiap hari, kita buat selalu. Ada ruang kita akan melakukan kerja-kerja dakwah. Ya. Bukan hanya seminggu sahaja, lepas tu